Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Syahrul Izhan bin Muhammad Saleh, nombor matrik 268757, merupakan pelajar pengajian jarak jauh Universiti Utara Malaysia PIS Pusat Melaka. Kumpulan kami akan membentangkan tugasan bagi subjek GMGF 2033 Dasar dan Analisis Fiskal yang bertajuk Pencukaian. Pencukaian adalah pengenaan pungutan wajib kepada individu atau harta oleh pemerintah. Cukai yang dikenakan di hampir setiap negara di dunia, terutama untuk meningkatkan pendapatan untuk perbelanjaan kerajaan. Walaupun mereka juga memenuhi tujuan lain, dalam ekonomi moden, cukai merupakan sumber pendapatan kerajaan yang paling penting. Cukai merupakan satu instrumen ekonomi yang amat penting bagi sesebuah negara memperolehi hasil atau pendapatan. Hasil daripada cukai ini digunakan oleh sesebuah kerajaan untuk mentadbir dan mengurus negara dan juga bagi perbelanjaan membangunkan negara. Cukai yang dikutip ini dibelanjakan oleh kerajaan bagi tujuan keselamatan, pembangunan fizikal dan infrastruktur. Definisi pencukaian. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang cukai yang dikemukakan dalam kalangan pakar bidang kewangan. Pierre-Paul Leroy-Beaulieu, seorang ahli ekonomi Perancis, memberikan kefahamannya terhadap cukai sebagai suatu bantuan diwajibkan kekuasaan awam. Kamus Dewan Bahasa menyatakan bahawa cukai adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang persorangan untuk perbelanjaan negara. Tujuan pencukaian. Pencukaian mempunyai objektifnya yang khusus. Objektif ini termasuklah objektif umum dan khusus. Objektif umum pula berkait dengan dasar umum sesuatu percukaian seperti keadilan dan sifatnya. Objektif khusus berkait terus dengan satu-satu cukai yang tertentu seperti untuk menghasilkan pendapatan atau mewujudkan galangan terhadap kegiatan tertentu. Antara objektif khusus pencukaian adalah cukai sebagai sumber pendapatan kerajaan, cukai sebagai penggalak pertumbuhan ekonomi, cukai sebagai alat pengagihan semula pendapatan dan kekayaan. Saya akan menerangkan tentang klasifikasi cukai. Pertama, cukai tidak langsung. Cukai tidak langsung pula adalah cukai yang tidak dibayar terus atau langsung kepada pihak kerajaan. Cukai tidak langsung ini kita bayar kepada sebuah kedai atau entiti perniagaan, dan entiti perniagaan ini kemudian akan membayar cukai ini kepada pihak kerajaan. Yang kedua, cukai jualan. Cukai jualan pula merupakan cukai yang dikenakan ke atas pengilang yang pengilang barangan dan juga ke atas pengimport yang mengimport barangan. Ketiga, cukai langsung. Cukai langsung merupakan cukai yang kita sebagai rakyat Malaysia membayar terus atau langsung kepada pihak kerajaan. Contoh cukai langsung yang paling ketat adalah cukai pendapatan. Dan urusan hal cukai pendapatan ini ditadbir oleh pihak lembaga hasil dalam negeri Malaysia. Prinsip cukai. Prinsip pencukaian adalah seperangkat pedoman yang membantu pengubah undang-undang dan badan pemerintah untuk merumus strategi dan merancang pelaksanaannya untuk memastikan perancangan struktur cukai yang mantap dan bertujuan tidak hanya meningkat pendapatan tetapi juga membawa kesetaraan sosial dan ekonomi kepada rakyat. Ada panduan tertentu yang biasanya dikenal sebagai prinsip cukai, iaitu pembahagian beban cukai, kecekapan ekonomi, kemudahan pentadbiran dan pematuhan. Analisis cukai di Amerika Syarikat. Benjamin Franklin, salah seorang pengasas deklarasi kemerdekaan, berkata, dua perkara tidak boleh dielakkan dalam kehidupan: kematian dan cukai. Pada abad ke-19, belanjawan negeri dibentuk daripada hasil daripada penjualan tanah negeri dan duti kastam. Sistem sedemikian tidak begitu berkesan mengisi perbendaharaan negara. Maka pada abad ke-20, beberapa pembaharuan cukai yang besar telah dijalankan. Sepanjang tempoh ini,
Keutamaan dalam dasar ekonomi negara diberikan sekaligus untuk melemahkan liability cukai untuk merangsang sistem pasaran. Kemudian, untuk meningkatkan level cukai untuk menghapuskan defisit belanjawan. Pada tahun 60-an, John F. Kennedy menurunkan kadar cukai untuk meningkatkan cas cukai dalam jangka panjang, tetapi langkah ini hanya memberi kesan sementara selepas beberapa tahun ekonomi berhenti tumbuh dan permusuhan di Vietnam membawa ketidakstabilan kewangan yang besar. Pada tahun 1968, Kongres Amerika Syarikat menurunkan cukai pendapatan dan ini membawa hasil yang positif. Persekitaran kewangan telah menjadi stabil lagi. Semasa pemerintahan R. Reagan telah menggunakan beberapa undang-undang cukai pada tahun 1981 dan 1986. Kadar cukai pendapatan sekali lagi dikurangkan. Walau bagaimanapun, beban rakyat pada tempoh ini kekal tinggi, tetapi pada masa yang sama keberkesanan insurans sosial juga meningkat. Namun pentadbiran Reagan gagal menghapus sepenuhnya defisit belanjawan. Jadi George W. Bush terpaksa menaikkan cukai pendapatan. Akibat jangka panjang, sistem cukai Amerika Syarikat akhirnya mencapai tahap imbangan dengan meningkatkan cukai korporat dan memperkenalkan sistem insentif cukai bagi golongan miskin. Amerika telah berjaya mencapai satu model di mana ekonomi sedang giat berkembang dan bajetnya masih penuh. Bagi struktur sistem cukai AS, The United States of America mempunyai berasingan persekutuan, negeri dan kerajaan tempatan dengan cukai yang dikenakan di setiap peringkat. Cukai dikenakan ke atas pendapatan, gaji, penjualan, keuntungan modal, dividen, import, harta tanah dan hadiah serta pelbagai iuran. Terdapat 3 jenis-jenis cukai, ialah yang pertama, cukai persekutuan. Bagian ini paling penting dari semua cukai Amerika. Di peringkat persekutuan, cukai pendapatan, korporat, warisan, cukai custom, excise dan cukai keselamatan dikenakan. $5,800 tidak tertakluk kepada cukai pendapatan, membolehkan penduduk secara beransur-ansur meningkatkan pendapatan mereka tanpa terganggu oleh potongan yang besar. Jika memperoleh lebih daripada jumlah ini, cukai pendapatan boleh berkisar dari 10 hingga 35%. Semakin banyak wang anda yang anda dapat, semakin banyak yang anda perlu berikan kepada negara. Jika anda mempunyai harta dalam gadai janji atau pinjaman pendidikan, anda boleh mendapatkan potongan cukai yang besar. Yang kedua, cukai negeri. Hasil 80% dari cukai anda milik, negeri mana selebihnya akan diberi ke persekutuan sebagai grant. Paling penting ialah pendapatan dan selepas itu cukai pendapatan korporat. Yang ketiga, cukai pembendaraan. Cukai harta adalah cukai keutamaan bagi cukai ini. Amerika Syarikat adalah salah satu daripada 2 negara di dunia yang menggunakan cukai kepada warga negara bukan pemustastin atas pendapatan di seluruh dunia dengan cara dan kadar yang sama seperti penduduk. Cukai gaji dikenakan oleh kerajaan, persekutuan dan semua negeri. Setiap jenis cukai secara berasingan dan kerajaan mengenakan cukai yang berasingan. Cukai harta tanah biasanya dikenakan hanya pada harta tanah, walaupun beberapa bidang kuasa mengenakan cukai terhadap beberapa bentuk harta perniagaan. Peraturan dan kadar cukai harta tanah berbeza-beza, dengan kadar tahunan antara 0.2% hingga 1.9% dari nilai harta tanah bergantung pada negeri. Sekian dan terima kasih daripada grup
kami.